Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masih lagi bersama dalam membincangkan soalan kertas 1 Fizik SPM tahun 2019. Sekarang kita masuk dalam tajuk Electronics. Okay, so seperti biasa, siapa yang suka video cikgu dan ingin mengikuti semua video cikgu buat, maka bolehlah subscribe, share dan subscribe channel cikgu. Ok, so soalan tahun 2019, tahun lepas. Bagaimana calon tahun lepas mendapat markah penuh? Mari kita semak sama-sama soalan tahun lepas. Ok, 43. Ok, kita diberi 2 metal plates connected extra high tension. Voltan lampau tinggi. Maknanya voltan ni memang sangat-sangat tinggi kat sini, maybe sampai beribu-ribu volt. Okay, itu namanya EHT, extra high tension, kilovolt. Mungkin 60 kilovolt ke 100 kilovolt dia boleh pergi. Ini semua untuk menarik cas dalam api tersebut. So kita ada 2 terminal, ada positif, ada negatif. Okay, so dalam api kita ada neutral. Neutral maknanya semua cas sama rata dan dia pun duduk dalam keadaan yang rawak, yang bersepah. Maka bila dia letak plate ni akan menarik cas-cas tertentu sahaja. Macam positif, dia akan menarik negatif cas. Maka dia akan berhimpun. Dia akan berpisah, 2 bahagian. Tapi bilangan cas adalah sama. Okey, kita tengok bila kita onkan switch, apa jadi? Maka akan terbelah 2 lah. Lilin tu akan terbelah 2. Satu pergi ke negatif, satu pergi ke positif. Maka cas positif akan nampak lebih besar lagi pesongannya, kerana dia lebih berat. Ini yang dia memang. Tapi apa yang menarik cas positif ialah plate negatif tadi tu. Maka plate negatif tu akan lebih besar. So jawapannya D. Tu. Okay, 44. Kita ada osiloskop punya soalan. So kita ada CRO. Dia bagi time base kita 15 millisecond per division. Soalan tanya, berapakah frekuensi gelombang tersebut? Maka frekuensinya kita dapat di mana frekuensi? Apakah formula untuk mencari frekuensi? Okay, so kita diberi satu saja, iaitu dia punya nilai time base dia, iaitu 15 millisecond untuk setiap division. Okay, tengok nanti how to find the period, frekuensi sebenarnya. Okay, maka sebelum kita cari frekuensi, kita dah tahu dulu apakah formula untuk mencari frekuensi. Okay, so formulanya mesti kita akan guna formula daripada period sebenarnya. So F equal to 1/T. So T tu kuncinya dulu. Maknanya before kita dapat frekuensi, kita dapat dulu dia punya period. Okay, maka di manakah nilai tu 15 millisecond tu? Apakah maksudnya? So period, okay, ialah masa, maksudnya dia berada pada paksi X. Masa sentiasa berada dalam paksi X. Okay, 15 millisecond tu ialah mewakili satu kotak tu. Satu kotak tu ialah 15 millisecond. Tu maksudnya division. Kotak tu ialah division. Maka untuk cari period, kita tahu berapakah jarak period tu. So itu yang saya lukiskan tu ialah jarak period. Maknanya ada berapa kotak tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Panjang untuk period dah 8 kotak, 8 division. Okay, berapakah nilai period tu? Maka 8 division darab dengan satu nilai division tu, maknanya 8 division darab dengan 15 millisecond per division. Nak tahu berapakah nilai period tu, kita kena darab dengan dia punya input. Maka kita dah potong division, yang tinggal hanyalah millisecond. Maka itulah yang kita mahu. Period ni lah 120 millisecond. Tetapi kita kena tukar dulu kepada second sahaja. So kita jadikan dia
120 times 10 negative 3 mili itu jadikan dia sebagai 10 power of negative 3. Kemudian kita masukkan dalam formula 1 over 120 times 10 negative 3, maka kita akan dapat frekuensinya ialah berapa, tekan transkript. Okey, berapa hertz frekuensinya? Ya, so cari berapa frekuensinya. Kita dah 1 over 120 times 10 power of negative 3. Bukan jawapannya. Okay, so jawapannya lah 8.33 Hz. Jawapannya saya cuba dapat lah 8.33 Hz untuk frekuensi bagi graf ni nilai CRO ni. Okey, seterusnya soalan, masih lagi soalan elektronik. Okey, apa yang betul tentang P-type? Semiconductor ada dua, ada N-type, ada P-type. Ni lepas kita buat doping proses ataupun menambahkan bendasing. So P-type tu apa maksudnya? Maknanya charge carryingnya hole besar daripada elektron. Maknanya hole lebih banyak daripada elektron dalam P-type tadi tu. Kita kena dopekan dia. Dope is a trivalent atom. Atom yang ada 3 elektron di luar. Contohnya lah boron. Itulah cara nak menghasilkan P-type semiconductor. Okay, P-type maksudnya positif. So hole lebih banyak daripada elektron. Dan dia juga lah acceptor. Sebab dia banyak hole, maka dia accept elektron ke dalam. So itu je. So A salah, hole ialah bukan minority. Electron is minority. Betul B dapat jawapan. Dot pentavalent salah, kita dot dengan trivalent. D itu donor. Kita bukan donor, kita acceptor. So terbalik, itulah N-type. Tapi kalau P-type, jawapannya ialah B lah. Okay, 46. Kita ada satu soalan transistor. Transistor. From the circuit, kita tahu bahawa ini tentang transistor as a automatic switch. Switch automatic, dia boleh on, dia boleh off sendiri mengikut pada detector. So sekarang ni kita nak apa? Kita nak dia berbunyi alarm tu sendiri mengikut situasi, keadaan. Maka dia tanya apakah P tu? P tu apa? So sekarang ni P dengan resistor di bawah tu, dua-dua tu bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai potential divider ataupun pembahagi voltan. Kita nak pecahkan dua voltan tu pada dua bahagian. So dua-dua tu kena letak resistor. Atas bawah tu letak resistor sebab kita nak pecahkan voltan tu. Okay. Satu kita letak fixed resistor. Resistor yang tak boleh berubah, dia tetap. Yang kedua tu kita letak variable resistor. Resistor yang boleh mengikut keadaan. Dia boleh berubah mengikut keadaan. Mungkin haba, mungkin kecerahan. Itu namanya variable resistor. So P tu cikgu dapat detect, itulah alat untuk apa? Ialah variable resistor. Tapi which one? Yang satu. Sekarang ni kita nak detect kebakaran. Maknanya kita detect apa? Detect dia punya heat, haba. Maka apakah resistor yang boleh detect haba? Itu namanya lah thermistor. Thermistor is a resistor that depends on the heat. Bergantung kepada haba. Dia boleh berubah, dia boleh berkurang, dia boleh bertambah. Dia boleh detect heat. Maka bila panas, itu yang membuatkan alarm tu berbunyi. So jawapan cikgu ialah A, thermistor that can detect heat. Bukan rheostat. Rheostat tu kita sendiri yang kena adjust. Macam kipas, kita sendiri adjust kipas. LDR, light dependent resistor tu, perintah percaya tu dia detect cahaya lah. Detect intensity of light, kecerahan ataupun malam dan siang. LED tak ada detect apa-apa, dia cuma memancar cahaya. So jawapannya A lah tadi. Tepat sekali, A. Okey, seterusnya detect heat. Itu alat dia. Okey, 47 tajuk logic gate.
Kita ada satu litar yang mewakili logic gate. Apakah truth table yang betul yang mewakili litar tersebut? Okey, bulb tu sebagai kita punya output. Kalau menyala dia satu, kalau dia tak menyala dia kosong. Bergantung pada adakah litar tu lengkap ke tidak. So dia boleh menyala kalau litar tu lengkap. Menyala menyala satu, tak menyala ialah kosong. So kalau kita nak pastikan litar ni lengkap, maknanya yang penting cukuplah satu switch saja yang on, betul tak kan? Sama ada P on ataupun Q on, satu saja on pun cukup. Maka bulb tu boleh menyala. Maknanya dalam input tu satu dia cukup. P1 pun boleh, Q1 pun boleh, ataupun both satu pun boleh. Maksudnya outputnya akan dapat satu. Jangan dua-dua off sahaja. Kalau dua-dua off, barulah lampu tu akan off ataupun kosong. Maksudnya kosong P, kosong Q, kosong bulb. Itu sebenarnya dalam jadual tu mesti ada tu, kosong P, kosong Q, kosong bulb. Okey, cikgu cuba akan lukis satu jadual sebagai contoh. Okey, maksudnya dalam litar ni jangan ada switch yang tak on sahaja. Kalau satu on pun cukup. Nampak? Okey, kalau dua-dua on. Okey, kalau dua-dua on, okey, sorry slide sikit bawah tu, kosong-kosong sebenarnya. Okey, kalau dua-dua on nyala, satu on pun menyala. Jangan dua-dua off saja, kosong-kosong dia akan kosong. Okey, kita cek jadual yang diberikan tu mana betul. Ni lah OR gate OR gate namanya satu saja off on sudah cukup. Okey, A salah sampai banyak tak menyala C pun salah, mana boleh dua-dua tak on, dua-dua off boleh satu on, tak boleh. Okey, B betul hanya akan kosong sahaja barulah dia tak menyala. Maka jawapannya adalah B tadi tu Okey, habis soalan tentang tajuk elektronik.